Okay, Assalamualaikum. Tak ada pelajar Islam nampaknya. Okay, selamat pagi. Okay, good morning for everyone. Okay, today selamat datang dan terima kasih kepada semua pelajar yang sudi datang walaupun pagi-pagi kena bangun pagi untuk datang kepada dalam kelas saya. Okay, actually saya buat pagi sebabnya bagi semua orang otak dia segar sikit, fresh, okay, kepada semua pelajar. Okay, untuk kelas ini, untuk hari ini saya nak go to the essay question I have upload in the GC, and who have the give me the answer. Thank you very much, and I have mark it. Okay, so kebanyakan kesalahan pelajar, kebanyakan kesalahan pelajar di dalam essay question ini, okay, kita tengok kepada tanpa buang masa, kita tengok for the first question. Okay, this is the Pulau Pinang 2018. Okay, 2018. Okay, before I want to go to the answer for this essay question, okay, actually I want to introduce to Form 4 students. Okay, in the essay question, they have section B and section C. Okay, in essay question, they have section B and section C. Okay, section B. Okay, section B is question number 7, 8. 7 and 8. Both the essay question have 20 marks. 20 markah. Okay, 20 marks. Okay, for the question section B, what the difference between section B and section C, Rishi Dev? Rishi? Tidur. Okay, section B. Okay, section B actually for the essay question in section B like this question, soalan nombor 8. Okay, this is the example of the section B question. The section B just only the content of the syllabus. Okay, and the total mark is 20. So in this question, in essay question is they have no experiment for the experiment question. Okay, meanwhile for the section C, okay, section C they have include the experiment question. Okay, like this. Saya macam yang saya buat ini. Okay, this is the question for the experiment. Okay, describe an experiment. Tapi kebanyakan pelajar buat describe experiment, dia buat hypothesis, dia buat variable. Actually for the essay question no need. No need for the hypothesis, variable, problem statement, tak perlu. Okay, tidak perlu. Hanya ada setengah soalan sahaja dia mungkin dia ada untuk alat radas, tapi tidak semua. So, kamu hanya lihat, okay, you untuk answer section C, you based on the description here. So, description, procedure, observation and conclusion. Okay, conclusion. So untuk kenapa kamu perlu masukkan hipotesis dengan variable, padahal di dalam soalan dia tak minta pun untuk prosedur, untuk variable dengan hipotesis. Okay, okay, kita pergi kepada soalan essay ini. Okay, soalan essay question ini sebenarnya dia memerlukan kemahiran konten kamu. Okay, kemahiran kamu punya isi kandungan knowledge kamu mengenai chemistry. Okay, samalah juga dengan physics and biology. Okay, untuk soalan essay, soalan 8 dengan 7, 8, 8, 9, kamu hanya boleh dalam satu section pilih satu soalan sahaja. Jawab satu soalan sahaja antara nombor 7 ataupun 8. Untuk section C antara nombor 9 ataupun nombor 10. Okay, kita tengok kepada soalan Pulau Pinang 2018. Okey, setakat ni ada apa-apa masalah untuk konsep jenis soalan? Dinesh? Dinesh? Tak ada cikgu, tak ada. Okey, thank you. So, sekarang ni saya nak tunjuk kepada soalan essay question
Pulau Pinang. Okay, diagram 8 shows the standard representation of the element P, Q, R and S. Okay, here the question give P, Q, R and S. Perlu ke kamu untuk naming these elements? Perlu ke? Tidak perlu. Kamu hanya memerlukan menulis nama P, Q, R dan S. Tak perlu kamu nak definasikan siapa P. Susah mencari dalam predictable. Tidak perlu. Okey, selamat datang kepada Aiman. Okey. Soalan 8A. Both Q and P react with oxygen respectively to form two different type of compounds. So, P and Q. Pergi kepada PQ saja. Ini jangan tengok. Okay, PQ react with the oxygen. Okay, write the chemical formula. This question tak minta chemical equation. This question need you to answer the chemical formula. So, when chemical formula, that's mean formula kimia. O2 ke, CO2 ke, itu kita panggil chemical formula. Pelajar selalu silap, selalu careless sebab dia tak baca soalan, dia gelabah, dia buat. Dia terus buat equation. Seperti Vasan betul kan Vasan? You buat macam itu. Dengan Pavitran pun sama. Dia buat balance persamaan kimia. So, salah. Confirm saya akan pangkahkan. So, write the chemical formula P. So, kamu tengok P. P, the valence, the electron configuration is 2.4. So, 2.4, you know the oxygen is 2.6. So, 2.4 and 2.6. Okay, 2.4 and 2.6. So, for P need how many more valence electron to achieve the octet electron arrangement? So, it need 4 more electron valence. Oxygen need 2 more electron valence. Okay, so here Pavitran ada? Okay, Pavitran, saya nak tanya soalan untuk kalau P dengan O. P dengan O, that is a ionic compound or covalent compound? Tak ada Pavitran. Lin Sheng. Lin Sheng ada. Lin Sheng. So, that is a covalent compound or ionic compound? Tak ada juga. Oh, ya ke? Okey. So, siapa boleh jawab? Tinesh boleh jawab? Okey, tak boleh jawab juga. Kesian betul lah korang ni. Okey, so P dengan O. So, P dengan O, P. Okey, kamu tengok jadual berkala unsur. Okey, P tu metal ke non-metal? O tu kamu tahu dia adalah non-metal. P kumpulan mana? Kumpulan 14. So, dia adalah karbon kan? Okey, karbon. So, karbon dan oksigen. So, that is a covalent compound. Okay, covalent compound. So, that's mean 2 of atom of oxygen will share with the 1 atom of P. Sebab tu dia punya formula adalah PO2. So, PO2. Okay, untuk Q dengan O pula. Okay, kamu tengok Q. Q adalah 281. So, 281 that is a metal. So, kumpulan 1. Mana cikgu tahu dia kumpulan 1? Group 1. Because the valence electron is 1. So, valence electron is 1. So, confirm that is a group 1. Group 1 is a metal. Oxygen is non-metal. So, metal and non-metal, that is a ionic compound. So, ionic compound Q will release one electron to achieve the octet electron arrangement. Oxygen will receive 1 electron. Betul ke 1? Dia need 2 more of electron valence. So, Q ni mesti ada 2. So, sebab itu je punya jawapan Q2O. Okay, sekarang ni adakah faham untuk soalan ni? 2 markah tapi soalan ni macam nak pecah kepala. Betul ke Tinesh? So, kamu tengok ya kepada soalan ni. So, ini adalah soalan kimia. So, maksudnya kalau kamu mahir, kamu cepat cakap. So, memang kamu akan fluently, kamu boleh jawab
Okey, sebenarnya saya tengok masalah kamu adalah asas kamu. Kamu tidak pandai mengaplikasikan apa yang kamu belajar sebelum ini, apa yang kamu belajar sebelum ini kepada kamu belajar sebelum ini di dalam kamu punya aplikasi untuk soalan. Ini adalah soalan aplikasi. Dia bagi PQR, dia tak bagi sodium, dia tak bagi klorin, dia tak bagi oksigen, dia bagi unsurnya. Ya betul Wasan. Jawapan kamu betul tapi kamu buat dalam bentuk equation. Betul ke Wasan? You buat dalam equation, cuba cek balik jawapan kamu. Jawapan kamu memang betul. Tapi kalau kamu buat equation, soalan minta chemical formula adalah salah. Mesti confirm adalah salah. Okay, so Vasan memang saya memang ingat kamu buat dalam bentuk chemical equation. Okay, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. So, sebab itu saya kata teori kena kuat. Kalau teori kamu tak kuat, kamu tak boleh nak jawab soalan ni. Okay, write a balanced chemical equation for the represent the reaction Q. So Q kamu tahu that is a metal. So tadi Q dengan oksigen. So Q plus with the oxygen, Q 4Q tak nampak ke? Okay, saya besarkan sikit. So 4Q plus oxygen O2 anak panah. Saya tak nak sama dengan Tusha. So Tusha buat sama dengan siapa lagi seorang lagi sama dengan? Pavitran tak silap saya. Pavitran pun buat sama dengan. Pavitran tu siapa? Tapi dia buat sama dengan. So confirm salah. Equation mesti ada error. Walaupun yang kamu punya reactant dengan produk kamu dah balance betul, saya bagi kosong. Biar bagi pengajaran dekat kamu. Okay, sekarang ni memang saya salute kamu. Kamu boleh buat equation. Tapi masalah kamu ini. Kamu tak buat error. Okay. Balancing kamu dah betul. Formula reactant dengan produk kamu betul. Kenapa kamu nak buang markah kamu senang-senang begitu? Ruginya 2 markah. Okay, kalau cikgu nampak chemical formula, reactant and product is correct and the balancing correct yang ini. So, setakat ini kamu faham kan? Q tu adalah logam. So, logam dia tak bentuk, logam dah is in a atom. So, atom dia tak ada molekul, dia tak ada kongsi dengan siapa-siapa. So, Q plus oksigen. Oksigen dia tak duduk seorang-seorang. Oksigen dia mesti diatomic. Oksigen, molekul, mesti dalam bentuk molekul. So, O2. So, Q2O yang daripada atas tadilah. So, Q2O. Because Q plus oksigen, Q release 1 electron. Oxygen will receive 2 electron. So, 2 from the Q, 2 atom of the Q. So, 4. So, balancing kan. So, Q sini ada 2, O sini ada 1. So, sini O sana ada 2. So, nak jadikan oksigen 2. So, 2 sini. Dan 2 kali 2, 4. Sebab tu saya tulis sini 4Q. Okey, setakat ini faham kan? Okey. Okey, kita pergi kepada soalan sini. Okey, Rashidif, kamu dah buat tak soalan ni? Amar, Aiman, Nabil Zafri, sudah cuba soalan ini ke? Saya harap kamu semua cuba ya. Okey, sebabnya saya lihat kamu punya essay question masa ujian 1 sangat mengecewakan. So kamu kena buat latihan banyak sikit. Okey, cuba buat, ambil cari masa sedikit. Okey, yang ini pula. Saya nak membebel yang ini pula. Okey, soalan calculation kan. If 9.2 gram of Q is burns in the excess oxygen, calculate the maximum mass product form. So here the given question is mass. Okay, mass of what? Mass of Q. So first, saya dah cakap dah hari tu for the problem solving chapter 3. Okay, dapat saja soalan ni, you must calculate the number of mole. Kamu nak calculate apa? Number of mole Q. Mass product. Mass product Q. So, first, you want to calculate the number of mole. Cikgu, kenapa kita kena cari number? Kita dah belajarkan dulu. So, if the question give you mass, so how can you convert to the mole? So, mass, so mass is equal, mole equal mass over molar mass. So, mass dia bagi given is 9.2 divide with the molar mass for the Q. Mana nak dapat Q untuk molar mass kat sini? Dia ada bagi tak? Dia tak bagi. Q yang terbentuk ada dia bagi tak dalam soalan?
Dia tak bagi dalam soalan. So, di sinilah gunanya predictable kamu. Di sinilah kamu gunanya predictable. Kamu cari kumpulan 1 kala 3. Kamu tengok nanti berapakah dia punya molar mass dia. Okay. So, lepas itu kamu kirakan number of mole. Di sini saya nak bebel adalah semua. Ada seorang kot yang tidak menulis apa yang kamu nak cari. Kamu nak cari apa? Kamu nak cari number of mole of Q. Mesti tulis. Kebanyakan kamu tak tulis ni, kamu terus kepada calculation. Tolong senangkan pemeriksa. Jangan susahkan pemeriksa. Okay, so dapat kosong 0.4 mole. So, here is the ratio. Ratio ni pun satu markah. Kenapa? Daripada mana dapat ratio? From your equation. The question given the mass of the Q. So, the question need, your answer is mass of the Q2O. So, from the equation, 4 mole of Q will produce 2 mole of Q2O. If 0.4. Okay, where you got the 0.4? From the above question. So, 0.4 mole of Q produce 0.2 mole of Q2O. This is a ratio question. Answer. Tak buat, satu markah sudah hilang. So, sudah dapat number of mole. Okay, can you calculate the mass of the Q2O? Can. Okay, how? So, mass of the Q2O is equal number of mole time a molar mass. Okay, time with the molar mass. So, you got here the number of mole 0.2 from the above time with the 62. So, molar mass dot Q2O, Q is 23 time divided 2 and oxygen O here is 16. So, 62 gram per mole. Kamu tak buat ini pun tak ada masalah. Ini tak ada markah pun sebenarnya ini. Yang markahnya ini. Dan pelajar tidak menulis ayat apa yang kamu nak cari. Kamu nak apa? Mass of Q2O. Tulis. Mass of Q2O is equal 0.2 times 62. Ini kamu tak buat yang ini pun kamu dah dapat markah. Tapi unit kena betul. So, buatkan, lengkapkan. Dapat 12.4 gram. Okay. Di sini untuk calculation 3 marks for you. Senang-senang nak hilang 3 markah. Sebab apa? Tak buat dia punya apa yang dia nak cari. Saya dah banyak kali buat latihan ini untuk chapter 3. Sepatutnya kamu sudah tahu step by step. Okay, step by step. Okay, so saya saya kecewa lah juga sebabnya kebanyakan pelajar tidak dapat untuk menjawab soalan yang ini. Soalan yang ini. Okay, setakat ini semua faham ke? Okay, so thank you Tinesh. So, kalau boleh tolong ikut kepada skema, ikut kepada apa yang pemeriksa nak. Jangan susahkan pemeriksa. Okay, soalan B. Okay, kita tengok soalan B. Okay, soalan B explain why S is present as a monoatomic. So, you know that monoatomic is terdiri daripada one atom saja, satu atom saja, okay, at room temperature condition, while R present as diatomic. Kenapa S present in mono, R is diatomic? So dekat sini 4 markah. So 4 marks here. In your explanation, first you said about the electron arrangement. Mesti ada perkataan achieve. So S, kita pergi pada S dulu. Okay, S apa? So, S dekat sini is 2.8.8. R dekat sini 2.8.7. 2.8.7. Okay. So, S have achieved stable octet electron arrangement 2.8 ataupun kamu cakap stable octet electron arrangement because that is a noble gases. So, S does not receive, release or share electron with others atom. So, di sini sudah 2 markah. Kamu sebut mengenai electron arrangement 1 mark. Kamu cakap tentang it cannot receive, release or share the electrons. Okay, kemudian ini dah 2 markah. Untuk R pula, kamu cakap lagi dia punya electron arrangement dan kemudian how it will form the
diatomic. So one atom of R share one pair of electron with another atom R to achieve stable octet electron arrangement. Okay, tolong tulis ya pembetulan dekat situ, kebanyakan pelajar salah. Okay, one atom R share one pair of electron with another atom R to achieve stable octet electron arrangement. Okay, so di sini sudah dapat 4 markah. So senang kan? Hanya kamu tulis electron arrangement, kamu dah dapat 1 markah. Explain ni tak tahu explain, at least dapat 2 markah dalam tangan sudah. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, C. Based on diagram 8, choose 2 elements which form a compound that can be conduct electricity in molten or aqueous. So you know that the can conduct electricity is the ionic compound. So in a molten or aqueous solution. So siapa daripada sini is a ionic compound. So ionic compound is, kalau kamu tengok which one is metal and non-metal. So you can use Q and R. Okay, you can use Q and R. So firstly, okay, Q and R you state dah dapat 1 markah. Kemudian you cakap mengenai Q ada electron arrangement 2.8.1, R electron arrangement 2.8.7. Dah dapat 2 markah di sini. So, atom Q, okay, will release 1 valence electron. Di sini ada 1 valence electron to achieve, mesti perkataan I ni, to achieve electron arrangement. Kalau sekadar kamu cakap atom of Q will release 1 valence electron, kamu tak cakap ini, kamu salah. Okay, kamu salah. Ataupun kamu tidak cakap perkataan atom. Kamu tak cakap perkataan atom. Kamu hanya cakap Q will release 1 valence sampai arrangement. Pun salah. Okay, Q mesti ada perkataan atom. Kalau tak ada perkataan atom, salah. Okay, ini perkataan baru dapat 1 markah. Okay. Kemudian, bila kamu dah cakap begitu, so it will produce Q plus ion. Ataupun kamu include dia punya equation pun dapat 1 markah, positif ion. So, kamu kira cakap pula, atom R, atom. Kalau kamu sekadar kamu cakap R sahaja, salah. Okay, di sini saya nak tekankan perkataan. Perkataan untuk kimia dia dia punya istilah mesti betul. Okay, atom of R will receive 1 electron from the atom Q. Dia tak kata Q saja, dia kata atom Q to achieve stable or octet electron arrangement. Okay, so negative R minus is formed, ataupun you sebut dengan mengenai ini pun dah dapat 1 markah. So ionic compound with the formula QR. So saya nampak ada perkataan QR is formed pun saya dapat markah. Okay, kemudian correct the kamu lukis. Okay, lukis pun sebab itu saya kata lukisan mendapat markah mengikut kepada jenis soalan. Kadang-kadang ada soalan dia tidak memerlukan gambar, tapi kalau kamu include dalam gambar dah ada jawapan, contoh kamu dah ada plus ini, negatif ini, dalam explanation kamu tak ada tulis, sudah dapat markah. So pentingnya di sini kamu melukis gambar rajah. Okey ya. Untuk pengetahuan kamu, soalan ini 8 markah. Kebanyakan pelajar dia tidak dapat markah yang penuh dalam ini, yang masa saya semak yang hari tu. Okay, sangat mengecewakan. So siapa yang baru masuk ni? Tu Syabasan Palwitra. Okay. So, kemudian setakat ini, adakah kamu faham untuk soalan ini? Okay, soalan C1. Soalan C1. Okay. C2, state the reason why it can conduct electricity in molten or aqueous but not in a solid. Ini pun kita baru belajar hari tu. Okay. Untuk budak form 5 dah lama dah belajar, tapi kami revise balik. Okay. Molten or aqueous state, ion Q plus and R minus are able to move freely. Okay.
In solid state, ion Q plus and R minus are held in a fixed position by strong electrostatic forces. Ataupun kamu cakap no mobile ion pun saya terima. So di sini sudah dapat 2 markah. Ini mempunyai free moving ion, ini kata no free moving ion. Sudah dapat 2 markah. Kenapa yang kata susah tu? Saya pun tak faham kenapa kata susah. Okey. Setakat ini adakah kamu faham untuk soalan nombor 8? Ada tak yang tak faham? Rashidif, are you okay Rashidif? Nabil, Amar, puasa-puasa okey ke? Okey. So setakat ni pelajar-pelajar form 4 okey ke? Dinesh, Pavitran, Linsyang. So saya harap kamu semua dah boleh nampak. Saya dan lagi satu, saya tak nak soalan kamu buat bentuk esei macam karangan bahasa Melayu. Okey. Chemistry is in point only. Point. If you have the point, jangan susahkan pemeriksa kamu buat kamu punya dah lah tulisan tu tak cantik. Lepas tu buat pula dalam bentuk esei yang sangat padat. So pemeriksa untuk melihat you punya point tu adalah tipis. So, dan kamu juga bertanya mengenai yang saya tanda selalu P1, P2, P3. Okay. P1 is for the point 1. So if I mark P1, so this is point 1. P2, this is a point 2. P3 and so on. So if you missing one another point, so maksudnya kamu kehilangan point itu, kamu kena tengok apa point yang kamu hilang. Okay, kita sudah habis untuk Pulau Pinang 2018. Kita pergi kepada soalan MRSM 2018. Okay, setakat ni Tusha, okey ke Tusha? Dinesh okey. Vasan tak okey. Okey, Vasan tak okey. Okey, Vasan tak okey yang mana Vasan? Buka mic kamu cakap dengan saya. Cikgu, saya cakap untuk laju tu cikgu. Oh, tak laju. Okey. Thank you. Okey, so setakat ini saya harap kamu semua sudah nampak how to answer the essay question. Okay, essay question 20 markah dalam tangan. Untuk mendapatkan pelajar A, okay, untuk pelajar A, untuk essay question ni paling minimum markah kamu adalah 15. Okay, 15 markah untuk pelajar A. Untuk nak lulus 10 markah. Okay, so kebanyakan pelajar untuk A, kebanyakan mereka akan skor 18, 16, 20. 18, 16, 20. Begitu untuk pelajar A saya. Okay, kemudian kepada essay question number 9. Okay, diagram 9.1 shows the three elements X, Y and Z. Sebenarnya kan, dia letak elemen dia punya gambar-gambar ni hanya untuk kelirukan kamu je. Sebenarnya benda ni tak adalah membantu pun untuk kamu menjawab soalan. Okay, cuma yang membantunya adalah kamu tengok dia punya keadaan. Kamu tengok dia punya atomic mass pun tak ada penting pun. So dekat sini kita pergi kepada soalan A. Write the electron arrangement of X, Y and Z. Pergi ke Abah. Pergi ke Abah. Habib, pergi ke Abah Habib. Abah mana Abah? Okay, bye. Kotor dah nak. Okey, pergi kepada soalan X, Y dan Z. Dia minta apakah. So, bagaimana kamu. Okey, saya nak tanya kepada Tusha. Tusha tak ada. Okey, Tusha tak ada. Tinesh pun tak dapat jawab. Pavitran. So, bagaimana kamu dapat electron arrangement untuk X, Y dengan Z. Electron arrangement untuk X, Y dan Z. Okey. Kamu tengok dekat sini ya. Okay, dia kata X ini it is stored under, okay, yang ini water is burst into a flame is soft enough to pick up. So ini confirm ini adalah kumpulan 1. Okay, ini adalah kumpulan 1.
Okay, kumpulan 1, kamu tengok dia punya atomic mass 22.99. So kamu tengok yang dekat dengan 22.99. Okay, kamu tengok kepada kamu punya predictable. Untuk kertas 2, paper 2 will include the predictable. Okay, untuk Y pula, dia bagi atomic mass dia adalah 12. Dia 12. Kamu cari dalam predictable kamu mana dia punya atomic mass yang 12. Okay, bagi kepada Z 35. So 35 ni confirm dia klorin. So ni kumpulan 17. So that's why Z is a chlorine 2.8.7, 2.4, 2.8.1. Sebab tu kamu keliru. Sebabnya dia bagi kamu soalan ni, dia macam-macam dia bagi. Tapi maklumat yang kamu dapat dekat sini adalah hanya cari daripada atomic mass from your predictable. Okay, from your predictable. Okay, setakat itu faham tak? Nabil, Amar? Okay, thank you Nabil. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia minta kamu, sebenarnya kan soalan chemistry ni dia nak tunjukkan dia kebat. Bila dia nak tunjukkan kebat, dia bagilah soalan yang hip hop macam ini. So jangan terpedaya. Teenage, kamu tengok je soalan macam ini, kamu dah tak nak jawab. Okay, sebenarnya kamu boleh buat electron arrangement dia. Okay, based on diagram 9.1, suggest any two stable elements that can react to form a compound. Suggest any two suitable element that can be to form a compound. Suggest lah antara X, Y dan Z. Kamu tengok dia punya formula. Okay, saya besarkan sikit. Okay, soalan nombor 9. Okay, you look here. So P kumpulan 1 group 1, P2 kumpulan 14, P3 is a kumpulan 17. So option 1. Okay, kamu boleh buat ionic equation between X dengan Z, because X and Z will form the ionic bond. So kamu dah dapat P1. Point nombor 1. To achieve octet electron arrangement, ada perkataan tu, saya tanda P2. X atom will donate or release the valence electron to form X plus ion. Dah dapat P3. Ataupun ayat kamu macam ini. Kamu kata X and Z form ionic bond. X atom will release one electron to form X plus ion to achieve octet electron arrangement. Saya tanda begini. P1 tadi dah ke atas, P3 saya dapat, P2 pun kamu dapat. In one sentence. Dalam satu ayat sudah dapat 2 point. So, pergi kepada Z. So, you know X and Z form a ionic bond. So, one is a release, one will donate or release, one with the gain. So, Z is a non-metal. So, non-metal will gain the electron or receive the electron. So, Z atom receive one electron to form Z plus Z negative ion. Okay, why? Because it will gain one electron, Z negative. Kenapa X plus? Sebab it will donate one electron. Z minus maksudnya dia receive one electron. So di sini sudah dapat markah. Kamu cakaplah one electron to form, then to achieve octet electron arrangement. Mesti ada perkataan octet electron arrangement. Okay, octet electron arrangement. Okay, X plus and Z minus are attracted by strong electrostatic forces. X plus, Z minus attracted by strong electrostatic forces. Okay, so P6 and P7. Apa itu? Point nombor 6 dan nombor 7. If you correct the number of shell here, di sini kamu ada markah untuk diagram. So, X and Z. So, plus ini ni. Okay, kalau kamu tak buat plus, kamu tak buat minus dan kamu tak buat nukleus dalam ni, kamu kosongkan ni, kamu hanya buat X. Salah. Confirm adalah salah. So, ataupun kamu nak buat di antara between Y and Z. So, Y and Z is a covalent compound. So, Y and Z form a covalent compound to achieve the octet electron arrangement. One atom of Y. Okay, one atom of Y. One atom of Y contribute to 4 electrons, while each atom Z contribute 1 electron. Di sini dah dapat point nombor 4. Okay, so
di sini pelajar selalu hilang. Okay. One atom Y share 4 pair of electron ataupun 8 electron with 4 atom Z ataupun 8 electron with 4 atom Z. Okay. Dan kamu sertakan you punya diagram di sini, X, Y dengan Z. Dah dapat in your diagram. If you correct the number of shell and label of nucleus and correct the number of atom pun kamu akan dapat markah yang penuh dekat sini. 2 markah. So, sini 7, 7 marks. So, here is 7 marks. Okay. Okay ya? Penat nak cakap dari tadi ni. Okay, thank you Rishi. Okay, Rishi, Dev, Tusha, Amma, Nabil, terima kasih datang dan saya harap kamu boleh faham untuk jawab essay question. Untuk budak-budak form 4, Dev, oh selamat datang Dev. Welcome Dev. Okay, Dev baru sampai, baru datang ya. Okay, so pastikan pelajar-pelajar form 4, pastikan even though you have learned the theory, you must kamu mesti biasakan diri kamu untuk menjawab essay soalan-soalan peperiksaan. Okey, dan khusus kepada pelajar tingkatan 5 lah. Okey, pelajar tingkatan 5 mesti dah biasa jawab essay question. Okay, diagram 9.2, kita pergi kepada 9.2, show the arrangement of particle for 2 type of compound. So, this is a compound T and compound V. So, compound T, you nampak dia ada ion. So, confirm dia adalah ionic. So, compound V, confirm dia dalam bentuk molekul tapi dia tak ada charge. So, describe an element experiment to different the compound, solubility and melting point. Okay, solubility and melting point. In your description, include the example of compound T and compound V. So, kamu cakap compound T tu apa, compound V tu apa, dah diterima. Okay, kita tengok kepada skema dia. So, compound T, sodium chloride or magnesium chloride or any ionic compound are accepted. So, compound V, that is a covalent compound. So, covalent compound. So, covalent compound here is given is hexane. So, ada pelajar dia buat naphthalene pun diterima. So, any covalent compound. Tapi, kena ingat, okay, kalau kamu buat naphthalene, mestilah kamu, sebab itu ada setengah pelajar dalam prosedur dia buat dalam boiling tube, bathtub. Bathtub pula. Water bath, bathtub lain. Okay, water bath. Okay, ini dah dapat 1 mark. Okay, kemudian apa soalan dia minta? Dia kata procedure of experiment. Prosedur ni bahagikan kepada 2, solubility and melting. So, perlu ke aim, hypothesis, variable? Tidak perlu. Tak perlu untuk aim, variable, itu semua tak perlu. Dia nak prosedur. So, you include the procedure, simple procedure. You cakap experiment 1, okay, melting or boiling point. So, place half spatula compound T and pour compound V in a separately, okay, in evaporating dish. Sebab dia guna sodium chloride dengan hexane saja. So, evaporating dish. And heat for 5 until 10 minutes. Kamu kata heat for 5 minutes pun dapat dah 1 markah. Observe and record the change pun dapat 1 markah. Dan kemudian buatkan observation, di sini 1 markah. Observation, compound T remain as a solid. Dia tidak akan T remain as solid. Liquid V will be disappear. Sebab tadi kenapa dia remain as a solid, sodium chloride ni, sepatutnya dia cakap dekat sini it will be molten. Molten tersebut dia akan beku sendiri. Sebab tu dia kata solid. Okay, it will change to the solid automatically. Kenapa? Sebab dia in a molten. Sepatutnya kat sini dia kata, boleh dia kata ni compound T will okay, saya tukar, will turn to molten. Okay, so liquid V will disappear sebab dia pakai hexane. Hexane ni meruap.
Kita panggil evaporate. It will evaporate. So observation here 1. So this is a procedure 3. So 1. Dah dapat berapa markah? 4, 5 marks. So procedure eksperimen tu untuk solubility pour 5 cm cube, mesti cakap berapa volume of water into 2 different test tube. Place half spatula and 2 cm cube of V in each separately and shake 1 mark. Observe and record. The solid T will dissolve in water. V does not dissolve. Untuk Tusha punya saya lupa nak tanda untuk conclusion. Saya pangkah tak silap. Conclusion tu saya tandakan right lah untuk Tusha ya. Semalam tu saya tersilap lah. Okay, conclusion. Compound T is ionic compound. Compound V is a covalent compound. So 1 mark. So here for the overall for this question is 10 marks. Okay. Okay, so ini adalah kenapa kebanyakan pelajar, okay, mostly of the students, dia tak buat untuk observation di sini. Untuk observation di sini dia tak buat apa observation dia. Okay, sebenarnya untuk untuk paper essay question, paper 2, you must include your observation. So yang tak ada observation tu in paper 3. Okay, in paper 3. Paper 3 memang kamu tak payah include observation, kamu hanya buat dia punya table sahaja. Tak silap saya semalam siapa ya? Tusha kot. Tusha ke yang buat observation ini dalam bentuk pernyataan ayat sahaja ke buat table tak? Ada seorang nanti pelajar saya tak, yang saya tanda, seorang pelajar dia buat observation ni bukan dalam table. Dia tak buat dalam table macam ni. Dia buat dalam bentuk ayat sahaja. Kalau boleh buat dalam bentuk table ya. Dan untuk essay question, untuk observation mesti buat what your observation. Untuk paper 3 tak perlu untuk buat observation. Tapi untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 for the my students form 4, you have for the next year SPM paper 3 is amali. Okay, amali. So amali pada tahun pernah buat tapi tidak dilaksanakan. Mungkin ada abang-abang kamu dah pernah buat zaman 2015, 2016, begitulah 2016. Pelajar pada masa itu diwawakan oleh KPM untuk membuat amali. Okay, amali dekat sini saya nak bagi tahu ya. Amali dekat sini yang kamu tidak tahu apa bahan yang dia bagi. Kamu akan dapat satu set soalan yang mana bila kamu masuk dapat set soalan tu awal, so nanti kamu masuk sahaja eksperimen, kamu hanya kena buat individu seorang satu dan kena jawab soalan itu pada masa itu. Leceh sikit lah, leceh sikit untuk soalan yang amali. Okay, setakat ni untuk essay question. Okay, semua orang okey ke? Okay, Penang MRSM. So nanti saya akan bagi banyak lagi lah soalan untuk kamu. Okay, untuk budak pelajar-pelajar form 4, form 5 saya, kita akan jumpa untuk esok. Kenapa susah lagi cikgu? Ya betul. Susah. Soalan untuk yang akan datang ni memang susah. Kenapa cikgu kata susah? Sebabnya dia amali. Amali, tak apa, amali. Sebab itu each or all the experiment you must do. Untuk pelajar, untuk pengetahuan abang-abang, budak-budak form 4 ni mesti buat eksperimen. Semua kena buat eksperimen. Dulu kamu hanya pilih-pilih saja eksperimen. Okay, so untuk pelajar form 4, form 5, esok kita jumpa untuk Google Meet jam 8 pagi macam biasa. Untuk last subtopik, heat of combustion. Okay, Tinesh, kalau macam itu, kalau saya bertukar sekolah bagaimana ya? Kalau saya dipindahkan, okey ke? Boleh kot. Kalau saya pindah sekolah, semua cikgu pun sama. Semua cikgu adalah sama. Sebab saya dekat sekolah ni dah 11 tahun. Okay, mungkin 11 tahun mungkin akan ditukarkan lah kot. Okey. Ya, ni adalah Cikgu Aizuddin, partner saya. Hi Teenage, long time no see. Okay, Amma, Dave, Hari, okay ke semua? Hai cikgu. Hey, show yourself lah.
Got webcam right? Okay, sini. Okay, Cikgu Aizuddin pun dia ajar chemistry juga. Pasal malu. Okay, semua dekat Sultan Abdullah. So, apa-apa pun you can PM Cikgu Aizuddin. Okay. Mungkin kamu biasa. Surely, but I'm talk them in bahasa Melayu because none of them want to learn in English. Tak ada kontak. Oh, tak ada kontak Cikgu Aizuddin. Oh. Oh, sama je nombor saya. Hujung je 4. DLP. Yeah, there's no DLP on at SMK Sultan Abdullah. Dia private trend. Siapa tinggal lah?